wahai orang-orang beriman, kalau engkau berimanlah, maka elakkan daripada banyak bersangka-sangka kerana majoriti sangka itu adalah dosa. Tapi kalau diniatkan untuk menunjuk-nunjuk, yang tu kita tahulah riak. Assalamualaikum, kembali bertemu dalam Sembang Viral untuk hari ini. Saya Fitri Yahya nak berkongsi di sebalik ungkapan syahadah. Apa yang dimaksudkan bersama tetamu saya, Cik Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya difahamkan Cik Man pun ada pengalaman untuk mengislamkan seorang, ya? Alhamdulillah, pernahlah ada. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita melihat ungkapan ataupun syahadah ni lafaz yang tertinggi sebab bila mana memeluk Islam bermaksud salah satu dakapan tauhid yang amat indah. Jadi tak boleh macam jumpa sesiapa je kita boleh. Okey, masuk Islam takut nanti tidak ada kekerasan, dan Islam ni martabat dia tinggi. Tak boleh kita macam main sembarangan je. Betul. Dan pengalaman saya pernah jumpa individu yang masuk Islam dah 18 kali. Iaitu setiap kali ada bantuan lah. Macam mana Cik Man melihat isu ni? Isu masuk Islam ni benda yang orang kata banyaklah dalam masyarakat kita, dan kita sangat mengalu-alukan sebarang usaha dakwah pada mana-mana individu yang berusaha untuk menyebarkan agama Islam kepada non-Muslim. Dan kita pun bagi tahu dia orang bahawa kalau kau masuk bukan bermaksudnya ini agama baru, tapi itu satu fitrah. Kembali kepada fitrah. Cuma satu isunya ialah janganlah dalam usaha yang baik ini, bila Fitri cakap tadi isu tauhid, lepas tu syahadah ni bukannya kita nak beli sayur kat kedai sayur, tapi benda yang orang kata sangat-sangat berprestij. Dia berkenaan dengan akidah yang menjadi kunci kepada kita bahagia dekat akhirat. Perkara tersebut mesti ada sistem, mesti dijalankan dengan penuh, orang kata kita tahu bagaimana caranya, dan kita tahu risikonya kalau kita buat sambil sedih-sedih kata orang sembilan. Maknanya bukan sekadar untuk kita memaparkan yang kita dah buat satu kebaikan ataupun untuk wow daripada netizen, tetapi mestilah diiringi dengan rasa ikhlas, dan kita mesti rasa bertanggungjawab terhadap sebarang konsekuensi yang berlaku pada sikap kita mengislamkan orang itu. Ada mungkin influencer yang salah tafsir, dia kata bagi kamu agama kamu, sedangkan setiap turunan ayat tu ada dia punya sebab-sebab dia, kan? Tafsir suka hati untuk tujuan mengislaman ni macam mana? Bila berkenaan dengan lakum dinukum waliyadin itu, dan juga ada satu lagi ayat yang lain dalam Quran, la ikraha fid din, ini merujuk kepada Islam agama yang sejahtera. Dia tak ada nak ugut-ugut orang untuk menerima kepercayaan. Dan kita tengok pun dalam sunnah Nabi, pemerintahan para sahabat dan khalifah, diorang ni hidup harmoni antara Kristian ke antara agama-agama lain. Cuma yang penting masing-masing tahu dan tidak orang kata menceroboh tentang hak-hak orang lain yang memang dibenarkan dalam agama Islam. Itu maksudnya Islam ini agama yang dia open. Islam bukan agama touch and go. Betul. Bermaksud kita ada satu tanggungjawab lah sebagai khalifah ni, yang mana penting untuk kita memberi seruan dakwah. Tapi ada orang yang amat obses kepada konten. Siapa jumpalah, yang penting orang akan like, orang kata bagusnya. Seolah-olah macam kita punya konten itu berkiblatkan untuk mendapat persepsi daripada netizen, ataupun konten itu kita nak berkiblatkan untuk dapat pahala daripada Allah. Yang ni pokok pangkal hati masing-masing lah. Cik Mas sendiri pun buat konten juga. Jom Arab sesikit dalam IG, kan? Kita pun kena muhasabah dirilah. Apa ni kita nak buat konten tu kerana pahala ke ataupun kerana supaya orang, wah baguslah Cik Man. So benda tu adalah benda yang bersifat ghaib. Jadi kita bersangka baik ataupun mungkin dekat sana dia melaksanakan konten itu dengan tujuan-tujuan keduniaan, maka dia kena muhasabah diri dia. Itu masing-masing punya apalah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tak melihat gambaran luar dan juga tidak melihat kepada harta, tapi Allah melihat kepada hati. Dalam hadis ni kata hati, maka hati-hatilah. Kerana hati kita ni orang lain mungkin tak tahu. Kita mungkin boleh menipu orang. Tak ada, saya ikhlas kalau kita meluahkan perkataan ikhlas. Tapi rupa-rupanya Allah Maha mengetahui dan mendengar. Ada orang yang memang dia tahu format, kita tak apa, kita langgar je, kita biar je orang akan kritik ke apa ke, Islam ke tidak. Yang penting mereka kita esok kita buat permohonan maaf. Jadi dia ada standby dah. Kita amat kesal lah. Sebab mereka dah ada backup itu. Nanti maaf orang lupakanlah. Jangan mereka, apa yang mereka buat tu impaknya berpanjangan. Like ke mana, apa ke mana, nanti kesan dia sangat buruk kepada umat akan datang. Kalau begitu, kita dah merancang hari Isnin aku buat dosa, hari Selasa taubat. Jadual untuk taubat tu menormalisasikan tak apa buat dosa, yang penting sembahyang 2 rakaat. So dia ada beza antara tahu dan rasa. Dia tahu bila buat dosa, bertaubat. Tapi bila dia benar-benar rasa, dosa tu biarlah dosa yang terakhir. Kita tengok yang mana yang agresif buat konten ni majoritinya orang kategori muda lah, kan?
muda dan sangat bersemangat, tenaga banyak, semua banyak dan juga peminat pun banyak. Bagi Cik Man, semua orang adalah influencer. Sama ada followernya sikit ataupun followernya ramai. Influencer ini maksudnya seseorang yang bagi pengaruh pada orang di sekeliling. Bila sebut public figure ke ataupun selebriti, dia mesti bertanggungjawab dan dia mesti tahu konten apa yang dia nak bawa dan hidangkan kepada followers dia, sebab dia pun mesti tahu punya ada followers dia yang taksub ke contohnya ataupun akan membenarkan setiap pelakuan dia dan seumpamanya, maka dia kena tahu benda-benda ni. Maknanya mesti jadi orang yang bijaksana lah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah sama tak orang yang cerdik dengan orang yang tidak cerdik. Sebab influencer ni mungkin dia gairah untuk dapatkan konten kan. Jadi maksudnya kadang-kadang dia dah Islam ke orang, padahal orang tu dah memang Islam. Jadi sengaja dia buat untuk menaikkan reputasi kan, sedangkan orang tu dah lama Islam. Datang semula dia hanya untuk rebrand saja, untuk tujuan konten supaya nampak baik di mata masyarakat. Dalam dunia dakwah khususnya mengislamkan orang, ada hero-hero yang tidak didendang. Dia melaksanakan kerja Islam dan Cik Man pun belajar daripada situasi ini. Cuma dia tak eksposkan yang dia islamkan orang. Cuma bila satu masa dia tengok, aku follow up orang yang kena Islam tu kan, tiba-tiba dia nak islamkan sekali lagi. So benda ni kadang-kadang melukakan dan cuma dia lebih memilih untuk bersikap silent kerana dia faham dunia sekarang ini dunia fitnah. So itu situasi yang berlaku lah. Kadang-kadang ada hati-hati yang terluka disebabkan oleh sikap kita yang buat macam tu lah. Sebab tu bila dah berada dalam kancah media sosial ini, kita mesti kena hati-hati dan tidak semua benda yang kita boleh expose. So benda-benda macam tu kita kena jaga-jaga sensitiviti yang berkenaan dengan agama dan juga hubungan kita dengan manusia. Contohnya macam laman sosial ni, dia boleh jadi lubuk dakwah ataupun lubuk orang bergaduh ya. Kita memula dengan bismillah tapi berakhir dengan nauzubillah ya. So bergaduh kami lagi antara mungkin selebriti, antara influencer dengan pengikutnya. Ada orang memang ikhlas dia nak tunjuk dia pergi katakan pergi solat sunat ke mana-mana di masjid ke. Tiba-tiba diserang. Antara garisnya antara riak dan juga dakwah tu kadang-kadang menimbulkan pergaduhan. Macam mana tu? Pertama sekali asasnya ialah kita mengetahui tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Hakikat yang kedua, hanya Allah saja yang mengetahui niat seseorang. Kemudian isu yang ketiga yang perlu kita kena berlaku adil lah Fitri ya. Kepada yang upload gambar dan tarawih tu kena muhasabah, dan kepada yang tengah nak komen gambar dan tarawih orang lain tu pun kena muhasabah juga. Kepada netizen, kepada yang kaki-kaki bawang, kita kata ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau berimanlah, maka elakkan daripada banyak bersangka-sangka kerana majoriti sangka itu adalah dosa. Itu satu kepada kita yang tengok, dia tulis hashtag dan tarawih apa semua. Dan kepada yang dan tarawih tu pula, engkau kena repair kau punya niat lah. Kita boleh je bersangka baik. Okey, alhamdulillah. Bahkan kalau dia niatkan untuk dakwah, dia dapat pahala. Tapi kalau dia niatkan untuk menunjuk-nunjuk, yang tu kita tahulah riak. Itu salah satu daripada dosa besar. Kadang-kadang kita tengok benda yang simple pun orang tengah mengaji pun akan menjadi bahan fitnah ya. Orang tu khatam Quran pun akan jadi bahan fitnah. Netizen rajin juga buat follow up ya. Okey, hari ni dia mengaji, esok dia pakai seksi pula. Jadi orang akan serang. Apa pendapat Cik Man? Mengintip dia mencari keaiban. Dia tengok, dia ada lagi screenshot yang 3 tahun lepas pun masih simpan lagi yang khatam Quran. Tiba-tiba pula dia akan bandingkan pula dengan orang ni yang mungkin kehidupan yang tergelincir sikit ke macam mana. Okay. Kita takut dengan satu hadis Nabi, janganlah engkau mengintip ataupun mencari-cari explore keaiban saudaramu, kerana nanti Allah akan buka keaibanmu sekalipun kau berada di tengah-tengah rumah, tempat yang paling tersorok. Kemudian dalil yang lain, wala tajassasu, janganlah kamu tajassus. Tajassus ni maknanya korek tentang rahsia orang lain. Dua dalil ni, banyak dalil sebenarnya Fitri, tapi dua dalil ni merupakan satu dalil yang seram untuk kita lah. Kita komen tentang aib orang lain, kita terlupa pula ada Atid Raqib dekat kiri kanan yang dia punya rajin menulis, lagi rajin daripada Kodik. Jadi maknanya kita kena bertakwa tentang situasi itulah. Jadi rumusan daripada itu, Cik Man kata ibadah itu indah, yang paling penting tetap kena ada ilmu dan muhasabahnya. Betul. Dua syarat ibadah supaya diterima Allah. Pertama, niat ikhlas lillah. Yang kedua, ittiba' sunnah, mana ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Semoga lebih ramai influencer ataupun pempengaruh yang baik untuk ummah, bukannya anda menjadi fitnah yang merosakkan masyarakat. Sebab anda mungkin nak kejar like pada masa yang sama, anda telah pun meleraikan dakwah yang sebenar dan menjadi fitnah kepada agama itu sendiri. Terimalah teguran dengan lapang dada. Semoga kita dapat menjadi mukmin yang lebih baik. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.